Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mana saja berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir-akhir pertengahan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan tentu kita sangat mengharapkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, disertai dengan redha, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 17 Ramadan dan kita sering diingatkan berkenaan tentang nuzulul Al-Quran yang membawa pengertian penurunan Al-Quran. Di episod kali ini, di dalam renungan Ramadan anjuran Pekdis Johor Bahru, kita akan membicarakan berkenaan dengan tajuk Nuzul Al-Quran. Sedang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan Ramadan yang sangat istimewa ialah kemuliaan yang disertai dengan keagungan Al-Quran itu sendiri, yang kita maklum diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ini berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang masa diwajibkan kalian berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan menjadi pembeza di antara hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Berbalik kepada definisi nuzulul Al-Quran, perkataan nuzul diambil daripada kalimah bahasa Arab yang bermaksud turun, manakala Al-Quran itu adalah kitabullah yang dianugerahkan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu mukjizat yang teragung. Proses penurunan Al-Quran itu berlaku dalam dua peringkat. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Manakala peringkat yang kedua, penurunan Al-Quran itu dilakukan secara berperingkat-peringkat daripada Baitul Izzah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang berlaku dalam tempoh 23 tahun. Umum mengetahui bahawasanya ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan ke atas baginda adalah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini sebagai bulan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya memperbanyakkan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, kerana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda berbanding pada bulan-bulan yang lain. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang membaca setiap huruf daripada Al-Quran baginya satu kebaikan,
dan setiap kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita lihat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi, Al-Quran itu dibaca di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.